Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Juan dalam subjek fiqh tahun 6. Pada hari ini kita akan belajar dua topik, iaitu pelajaran ke-11, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, pelajaran ke-12, perkara-perkara sunat dan adab berpuasa. Murid-murid boleh rujuk muka surat 52, 55 dan 56. Okey, mari kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tidak kiralah pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan selain Ramadan. Okey, kita lihat yang pertama. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Apa maksud memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Okey, macam mana memasukkan dalam mulut? Okey, selagi kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita telan, itu akan membatalkan puasa. Akan tetapi, sekiranya ada makanan di mulut dan kita tidak telan lagi, maka kita punya puasa masih sah. Tetapi, kita dapat makruh. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, maksudnya puasa kita terbatal. Okey, hidung dan telinga, Ustaz kasih sekali ya. Kalau hidung dan telinga, okey, kita ambil jari kelingking kita, cuba masukkan dalam hidung atau telinga. Okey, sampai situlah had tidak batalnya puasa. Jadi korek hidung tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa bila kita limpas daripada tulang hidung ni. Okey, sampai atas, sampai pendapat-pendapat para ulama sampai ke otak. Boleh sampai ke otak kan? Tidak. Jadi kalau yang ada cek macam COVID tu, dia akan masukkan sesuatu sampai ke dalam limpas daripada hidung. Itu batal puasa. Begitu juga dengan telinga. Telinga selagi mana tidak melebihi gegendang telinga, maka puasa kita tidak batal. Tetapi kalau lebih daripada gegendang telinga, maka puasa kita batal. Okey, kubul dan dubur, bahagian depan dan belakang. Itu kalau kita masukkan sesuatu, maka batallah puasa kita. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni kita buat-buat muntah. Kita jolok tangan kita, masukkan ke dalam mulut sampai muntah. Itu batal puasa. Tetapi kalau sebagai contoh, kita berada dalam kereta dan kita mabuk dalam kereta tu, termuntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan seterusnya, bersetubuh di siang hari. Ini bagi suami isteri yang bersetubuh di siang hari batal. Tapi kalau malam, malam tidak batalkan puasa sebab siang saja kita berpuasa. Okey, yang seterusnya, yang keempat, gila walaupun sekejap. Walaupun dia gila sekejap, waktu pagi itu lepas sahur tiba-tiba bercerita-cerita, kemudian dia jadi gila sebentar, kemudian normal balik. Itu pun membatalkan puasa. Yang kelima, berbuka puasa sebelum masuk waktu. Ini confirm lah sebab kita makan. Okey, yang seterusnya yang keenam, makan atau minum dengan sengaja. Okey, makan dengan minum sengaja ni kita tahu sudah, kita sengaja sebab lapar. Kalau kita makan dan minum tanpa sengaja, contoh satu bekas satu piring kita makan habis, kemudian baru lepas habis makan tu baru kita ingat kita berpuasa, maka puasa kita masih sah sebab kita terlupa. Itu adalah rezeki yang Allah berikan. Okey, seterusnya yang ketujuh, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Mabuk ni kita tidak waras lah kan. Minum arak, mabuk, kemudian pengsan sepanjang hari. Maksudnya daripada sahur tu, kemudian sampai isyak baru kita bangun, itu batal puasa. Tapi kalau pengsannya, kalau kita sempat sedar di tengah hari, dalam jam 12 begitu, kita sempat bangun, kemudian kita tengok matahari, pengsan. Kita pengsan sambung sampai isyak, maka puasa kita masih juga sah. Itu masih sah. Pengsan sepanjang hari, kita pengsan dari sahur sehingga waktu isyak. Okey. Yang seterusnya yang ke-8, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini bagi kaum lelaki, mengeluarkan air mani dengan sengaja pada siang hari.
Okey, yang kesembilan, keluar darah haid atau nifas atau wiladah. Ini bagi perempuan. Kalau keluar darah haid, nifas atau wiladah, maka batallah puasa. Okey, contoh keluar haid, kita berbuka puasa pada jam 6.30. Tiba-tiba keluar pada 6.29. Batal ke tidak? Puasa kita batal. Jadi kita kena gantikan puasa itu. Okey, boleh dapat walaupun 1 minit. 1 minit saja. Puasa tetap batal. Tetapi puasa kita itu pahala puasa kita dapatlah. Kecuali kita punya puasa tu tidak sahlah, batal lah. Okey. Yang terakhir adalah murtad. Apa maksud murtad? Iaitu dia terkeluar daripada Islam. Okey, seterusnya kita lihat pelajaran yang ke-12, perkara-perkara sunat dan adab berpuasa. Kita lihat dalam ibadah puasa terdapat perkara-perkara sunat dan adab-adab yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyempurnakan puasanya. Okey, mari kita lihat perkara-perkara sunat. Apa dia perkara-perkara sunat? Yang pertama, melewatkan waktu makan sahur sehingga hampir waktu berbuka. Okey, mau dekat-dekat dengan masuk waktu subuh. Okey, itu adalah perkara sunat. Jangan limpas waktu subuh. Itu bukan sunat tu, itu batal puasa kita. Okey, yang kedua, segera berbuka puasa apabila sampai waktunya. Bila start sudah azan, Allahu Akbar, terus buka. Okey, jangan buka sebelum azan berkumandang. Itu batal puasa. Okey, tadi sahur tu melewatkan. Kalau berbuka, segerakan. Jangan tunggu sampai habis azan. Okey, yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini untuk sendiri sahaja. Apa maksudnya? Ya Allah, bagimu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya Allah, pemberi rahmat. Okey, itu adalah doa untuk berbuka puasa. Seterusnya, berbuka dengan buah tamar atau benda yang manis. Okey, ini sunat. Kalau tiada buah tamar, carilah benda-benda yang manis. Minum air manis ke. Okey, itu adalah perkara-perkara sunat. Jangan pula makan gula kasar, makan 1 botol. Habis kita kencing manis. Okey, seterusnya perkara sunat. Yang kelima, mendirikan sembahyang tarawih. Okey, mendirikan sembahyang tarawih adalah perkara sunat. Akan tetapi sunatnya ni tarawih ni tidak ada bulan lain. Jadi rebutlah peluang untuk bersembahyang tarawih. Yang keenam, membaca Al-Quran dan berzikir. Okey, ini perkara sunat. Okey, banyakkan baca Quran dan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada bulan Ramadan kita punya pahala berlipat kali ganda. Rebut peluang ni. Yang ketujuh, bersedekah. Bersedekah pun sama juga, berlipat kali ganda kita bersedekah. Tidak kiralah kita bersedekah apapun, daripada segi wang, makanan, pakaian dan sebagainya. Dan yang seterusnya, yang ke-8, mengajak orang lain berbuka. Ada orang yang berpuasa tu sama-sama kita berbuka. Kita mengajak orang lain, maka kita dapat sunat. Okey, dapat pahala. Yang ke-9, menjauhi perkara-perkara keji. Okey, perkara-perkara yang Allah tidak suka, kita jangan buat. Itu adalah perkara sunat. Contohnya perkara-perkara keji sama ada daripada percakapan, perbuatan, gitulah. Bila percakapan ni selalu kita cakap benda-benda yang kotor, kalau kita menjauhi perkara-perkara tersebut, kita akan mendapat pahala. Okey, mari kita lihat adab-adab berpuasa pula. Yang pertama, tidak bercakap kosong atau sia-sia. Jangan cakap kosong atau perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, jangan pula cakap, Ustaz cakap jangan cakap kosong. Kosong. Bukan kosong-kosong itu. Cuma kosong-kosong ni benda-benda yang tidak berfaedah. Itu adab dalam berpuasa. Yang kedua, tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Tidak melihat perkara-perkara yang boleh mendatangkan syahwat.
Terutama lelaki dan perempuan sama juga. Okey, melihat benda-benda yang tidak baik. Yang ketiga, tidak mendengar cakap-cakap yang tidak berfaedah. Ini gosip lah ni. Dengar cakap orang ada tidak baik, kita dengar kemudian kita cakaplah benda-benda yang tidak berfaedah. Okey, itu tidak beradab namanya dalam bulan Ramadan ataupun pada bulan puasa. Okey, yang keempat, tidak meludah-ludah. Ini menjadi kebiasaan ni, kadang-kadang kita meludah sebab Ustaz, batal lah puasa kalau kita minum ludah. Batal puasa kalau kita minum ludah orang lain. Kalau ludah sendiri tidak batal, kecualilah kamu kumpulkan ludah tu, kamu simpan dalam bekas, simpan di freezer, kemudian lepas simpan di freezer kamu minum. Ini bukan kotor-kotor ini ilmu. Mana kalau ludah ni dia tidak batal puasa selagi mana itu ludah kita sendiri dan tidak terkeluar daripada mulut kita. Adakah orang mau minum ludah sendiri? Okey, jangan fikir benda itu. Yang kelima, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini fahamlah ni kan, mencuri, merompak dan sebagainya lah yang seumpama dengan itu. Okey, yang keenam, tidak makan dan minum berlebihan semasa berbuka. Ini sering berlaku apabila ada bazar Ramadan. Jumpa saja makanan ini kita mau, makanan itu kita mau, semua kita mau. Kalau boleh satu bazar Ramadan tu kita beli. Okey, itu tidak baiklah sebab percayalah, kita akan makan sedikit saja tu. Dia akan menjadikan satu pembaziran. Bila membazir, kita buang, bukan kita bagi. Bazir kan? Okey, jadi harap-harap kita tidak jadi orang yang suka membazir. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Wallahu alam. Ustaz minta maaf sekiranya terdapat kesalahan daripada penyampaian Ustaz. Ustaz minta maaf. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.